Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Bila Khamis menjelang tiba, hati mula berbunga-bunga. Jumaat datang membawa gembira, bermakna esok cuti menjelma. Tu dia. Salam Jumaat dan salam penghulu segala hari kepada anda semua, keluarga besar Tanyalah Ustaz. Moga-moga hari ini lebih baik daripada hari semalam, dan saya doakan yang ada urusan hari ini moga-moga dipermudahkan, yang ada hajat moga-moga Allah tunaikan, dan yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Untuk makluman, kita nak membicarakan tentang salah satu surah dalam Quran, iaitu surah Ad-Dukhan, bermula ayat 46 hinggalah ayat 52, bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Razi Rajab. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Dan Hakim, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih juga kerana sudi menjemput. Jazakumullah ahsanal jazak. Amin. Terima kasih Ustaz. Baiklah, jadi kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh jangan lupa tekan butang like, tolong komen sama ada kami punya suara jelas atau tak jelas, dan paling penting tekan butang share, insya-Allah. Baiklah, saya fikir sebelum kita nak hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini, sukalah saya mengajak anda semua untuk kita melihat seketika bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita khususnya. Kalau kita perhatikan semalam, kes baharu dicatatkan seramai 1,360, kes sembuh baharu dicatatkan seramai 1,491, Alhamdulillah, dan jumlah kematian dicatatkan seramai 2 orang. Jadi ini menunjukkan kepada kita masih lagi belum menang. Kepada anda semua yang tiada urusan, jangan ke mana-mana, teruskan duduk di rumah. Baiklah, saya fikir terus kita hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Dai Hakim. Khusus penghargaan buat penerbit kita dan semua kru yang bertugas pada pagi ini, abang-abang kameraman yang siap siaga memastikan bahawa semua dapat difokus dengan teliti dan tepat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca surah Ad-Dukhan dahulu, ayat 46 hingga ayat 52. Betul. Mungkin kita baca dahulu 4 ayat Dai Hakim, ya. Kemudian kita hurai. Dan seperti biasa, kita pagi ini bertarannum, berlagu ataupun maqam dalam bahasa Arab, bukan maqam kubur tu. Maqam kedudukan lagu dia. Okey. Insya-Allah kita mulakan dengan tarannum bayati. Bayati pada a'udzubillah dengan bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Kemudian kita akan masuk kepada tarannum disebut sebagai sikah. Sikah, ya, tarannum sikah. Baik Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق
من عذاب الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم Sadaqallahul Azim. Da'i Hakim dan semua tadi nak buat maqam ataupun tarannum sikah, tapi terjadi sabar. Terjadi sabar. Kemudian saya dari semalam bila merajaah ayat ini, sebenarnya saya tak sanggup nak membicarakan pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari semalam saya tersangkut. Pagi ni sangkut juga dekat ayat yang ke-48 tadi. Azabil Hamim jadi Azabil Jahim. Sebenarnya dari semalam saya tak nyenyak tidur. Karena pagi ini ayat ini ayat yang menggerunkan, ayat yang menggegarkan jiwa jika kita benar-benar memahami. Betul. Bukan hanya sekadar terjemahan dia, tetapi lebih mendalam kita bertadabbur dengannya. Betul. Bahkan sewaktu dibicarakan Syekh Uthman Taha yang menjadi khutab ataupun penulis khat bagi Quran Rasam Uthmani standard Madinah, ya, dia tinggal di Madinah, bertugas di sana, dan khatnya kita boleh lihat dalam Rasam Uthmani mereka yang dapatkan naskah dari Madinah, ya. Kata beliau, ketika aku menulis ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, tangan aku akan terketar-ketar, kata Allah. Kadang-kadang pena aku terjatuh. Kadang aku menangis berkali-kali, dia kata. Berat sungguh. Tetapi jika menulis ayat-ayat yang berkaitan dengan ni'mah, dengan kurniaan Allah, tulisan aku lancar sekali. Itu dia, kita pagi ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sebanyak-banyak rahmat dan keampunan. Surah Ad-Dukhan ayat 46 yang kita bacakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ayah, ibu, adik, kakak, abang rahimakumullah, mudah-mudahan ibunda saya dan ayahanda juga turut menuntun dan mendengar. Mudahan asbab Al-Quran pagi ini, Da'i Hakim, Allah memberi kesihatan kepada ayahanda saya yang sedang stroke, ya, dan memberi kekuatan kepada ibunda yang tabah menjaga ayahanda. Begitu juga dengan semua ayah ibu kita. Amin. Ad-Dukhan ayat 46 membawa maksud ka ghalyi al-hamim. Ka ghalyi itu maksudnya seperti mendidihnya al-hamim, air itu dalam mendidih panas, yang meruap panasnya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ayat yang ke-47. Jadi kita baca satu-satu ayat dulu terjemahannya. Boleh, Ustaz. Jadi ayat 46 tu like the boiling of scalding water. Scalding water ni air yang blub tu. Okey. Kemudian kata Allah ayat yang ke-47, khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Lalu diperintahkanlah kepada malaikat yang menjaga neraka. Allah perintah kepada malaikat itu, kata Allah, khudhuhu, renggutlah. Allah. Ya. Siapa? Hu itu merujuk kepada orang yang berdosa. Fa'tiluhu, maka seretlah pula dia, ataupun dan seretlah dia ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka itu, seburuk-buruk neraka, ya. Ayat yang ke-48, ya. Jadi 47 itu it will be commanded, maksudnya the angel, malaikah yang jaga tu, kata Allah, seize him and drag him into the midst of the hellfire. Ayat 48 kata Allah, thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Tu jadi keliru dengan atas tadi tu, takut bersungguh. Betul. Kita ni kalau baca Quran, ya, kita akan jadi gembira bila jumpa dengan rahmat Allah. Kita akan jadi kecut bila kita jumpa dengan ancaman Allah. Bukan kecut dengan ancaman itu,
tapi kecut dengan kemurkaan Allah. Betul. Dan bila Allah mengancam begitu, artinya duduk kita bukan lagi di kalangan orang yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayat yang ke-48 itu kata Allah, kemudian curahkanlah ke atas kepalanya azab siksa dari air panas yang menggelegak. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Dan pour over his head from the torment of scalding water. Tadi kalau kita lihat air yang ayat 46 tadi itu, al-hamim yang meluap-luap, meruap-ruap, bergelegak itu kata Allah. Baik, ayat 48, air itu kamu curah dari kepalanya. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Maka ayat yang ke-49 kata Allah, Zuq innaka antal azizul karim. Yang ni Allahu Akbar. Zuq ni maksudnya, zauq ni rasa, taste. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, serta dikatakan kepadanya secara mengejek. Mengejek. Allah permainkan mereka. Kenapa? Selayaknya dahulu mereka mempermainkan ayat Allah. Rasakanlah azab, siksa. Sebenarnya engkau adalah orang yang berpengaruh, ya, yang terhormat di kalangan masyarakatmu. Allahu Akbar. And will be said, taste, indeed you are the honored, the noble. Jadi kita berhenti dulu di sini. Boleh, mungkin Ustaz, ada soalan-soalan untuk diutarakan. Silakan Nak Hakim. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz atas pencerahan mukadimah pada pagi ini. Ustaz dah terjemah kepada dua bahasa. Satu bahasa Melayu, yang kedua bahasa Inggeris. Kalau tak faham lagi tak tahulah. Okey. Baik. Jadi kita ada soalan yang pertama di pagi ini. Soalan dari sahabat kita Hana Wan Cik bertanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-46 surah Ad-Dukhan menyatakan seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, bagaimana hendak dibayangkan dahsyatnya keadaan ia mendidih sehingga kan sampai kerak minyak atau tembaga boleh mendidih seperti mendidihnya air. Yang kedua, kepada golongan siapakah gambaran ini Allah Subhanahu Wa Taala tujukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Hana Wan Cik atas soalan. Baik, terima kasih kepada Kak Hana Wan Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini Jumaat, perbanyakkanlah salawat. Sebelum saya nak jawab soalan ini, kerana soalan ini merujuk kepada hajat untuk kita mohon keampunan pada Allah. Dengan salawat itu Allah Ta'ala beri kepada kita 10 rahmat, dan Allah Ta'ala angkat 1 darajat. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan Allah kabulkan hajat kita, insya-Allah. Baik, apabila kita melihat kepada soalan yang dikatakan tadi, kaghali, seperti mana mendidihnya air yang al-hamim. Hamim itu kalau kita baca Quran, dia akan merujuk kepada meluap-luap, air yang menggelegak, ya. Baik. Jadi air itu telah pun meruap, menggelegak, didih lagi. Nak bagi tahu kepada kita dahsyatnya keadaan didihan itu, ya, sampai segala apa yang diletakkan di dalamnya atau dicurahkan ke atasnya akan air yang menggelegak itu tadi, dia akan hancur lebur luluh. Bahkan kita tak tahu hari itu nak tinggal apa. Di dunia ini kalau kita bicarakan, kita boleh kata dia mengurai kepada unsur. Dia kembali mengurai kepada unsur-unsurnya. Jadi dalam tubuh kita ni ada macam-macam. Ada hidrogen, ada oksigen, ada ada itu yang tu kelas-kelas makanan, karbohidrat dan sebagainya. Kita ada kalsium, kita ada magnesium, kita ada zinc, kita ada fosforus dan sebagainya. Akan mengurai semuanya. Habis, ya. Kemudian kita, bila soalan itu kata gambarkan, saya tadi nak jawab, dia cerita azab di akhirat ini. Kita dengar di dunia dengan membaca Quran itu, kita lihat ayat-ayatnya, kita baca, kita rasa dengan kalbu kita. Dan kalau orang yang mendengar itu di telinga dia itu masuk di otak dia itu, sebenarnya dia cuba nak bayangkan tapi tak boleh sebenarnya. Jadi apa yang diajarkan kepada kita tidak terbayang dengan mata, tak seperti yang didengar oleh telinga, dan tidak seperti yang terlintas perasaannya dalam kalbu kita. Kerana dahsyatnya hari itu, tak
tergambar di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kita rasa rasa panas sakit, Betul. kita kena darab lagi dengan 99 kali. 99. Ya, kerana api yang ada di dunia ni sebenarnya telah disejukkan 99 kali. Itu satu Allah qaul daripada yang paling selamatlah saya ambil pagi ini. Paling selamatlah ya. Jadi kalau kita ada hari ini pun hanya teramat ringan daripada siksa neraka yang amat dahsyat itu. Allah. Dan bila ditanya ditujukan kepada golongan siapakah ini? Mereka ialah golongan orang yang menolak kebenaran, al-haq. Segala-gala kebenaran mereka tolak. Mereka tak mahu beriman, ya. Bahkan ada yang mengaku di luar beriman tapi dalam ini kepura-puraan sebenarnya disebut sebagai nifaq. Pretend, dia berlakon ya. Dia bohong aja. Dia disebut amantu billah, dalam kalbunya penuh dengan keraguan dan dia kata ini tak betul pun, hanya untuk selamatkan dirinya semata-mata. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Begitulah ya, apabila digambarkan tentang dahsyatnya di akhirat nanti, di satu benda yang tak dapat digambarkan, Ya, Ustaz. sebenarnya tak Bahkan dapat. kalau kita contoh air kat dunia pun, Ustaz, kita dah rasa teruk, dah rasa sakit. Ya. Sekali dengan 99 bab kata Ustaz tadi. Baiklah, kita ada soalan daripada pemanggil, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Dain dan kru-kru semua rahmatnya oleh Allah. Ni Imam Hanifah daripada Pulau Pinang. Oh, lama tak dengar. Apa khabar? Ya. Betul ya. Apa baik. Semua sihat alhamdulillah. Doalah bagi Amin, penyakit amin. ni semua, biar Tuhan ambil baliklah penyakit kita ni semua. Insya-Allah Amin. Tuhan ambillah balik. Amin, Ya, amin. soalan mamu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima wahyu daripada Jibril, tapi ayat apa tu yang Nabi terima sampai tak boleh tahan, Nabi tak boleh tahan? Ayat apa? Ayat ni ke atau ayat lain ke pada yang Nabi terima tu? Yang tu soalan mamu. Baik. Doa kat Amin, mamu, amin. mamu bayanglah mamu bagi iman Baik. pada mamu. Doalah kat mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mamu. Dah lama dah tak terima panggilan dari Mamu. Moga-moga kita doakan sama-sama Mamu dalam keadaan yang sentiasa sihat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita nak menjawab soalan Mamu tadi, Ustaz, kita nak berehat seketika. Ya. Kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang surah Ad-Dukhan bermula ayat 46 hinggalah ayat 52 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Radhi Rejab. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 18881677 atau boleh terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu surah Ad-Dukhan ayat 46 hingga ayat 52. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan yang diajukan oleh Mamu tentang bagaimana keadaan Nabi ketika menerima ayat ini, Ustaz. Baik. Silakan. Jawapan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mamu Hanifah dari Georgetown, Pulau Pinang. Mamu, mudahan Allah afiatkan kita semua. Amin. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang berbunyi, An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, ya, qala Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Rasulullah yang juga disebut sebagai mufassirul Quran, ya, orang yang paling mahir menafsirkan Quran. Lalu dia Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya,
qad shibta, engkau telah beruban ya Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar tengok, Allahu Akbar, beruban dah ya Rasulullah beruban. Duduk elok-elok, tiba-tiba nampak satu hari Rasulullah beruban. Allahu Akbar. Qal, lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun menjawab soalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu As-Siddiq. Dia kata syayyabatni, syayyabatni. Dia kata telah menyebabkan aku ni beruban, wahai kawanku, sahabat aku, kasih aku, wahai Abu Bakar, ya. Syayyabatni Hudun wal Waqi'ah wal Mursalat. Telah menyebabkan aku beruban ini bila tiba sampai dibacakan kepadaku oleh Jibril surah Hud, suratul Waqi'ah, surah Al-Mursalat, wa amma yatasaalun, surah amma yatasaalun, ya. Tentu penonton akan tanya surah apa Ustaz cakap kan. Kita bagi assignment sikit. Cari surah apa yang dia mula dengan amma yatasaalun. Clue dia anin naba'in azim. Okey. Kemudian kata Rasulullah lagi surah dia apa? Surah dia idza syamsu kuwirat. Inilah surah yang telah menyebabkan aku beruban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim. Itu nama ada Hakim lah. Juga Imam Abu Naim, ya. Jadi mereka meriwayatkan dengan sanad yang kuat, ya. Lalu jawab soalan tadi tu, kenapa jadi sampai sebegitu? Kerana beratnya surah-surah tersebut menceritakan tentang azab. Dan kaitan surah Ad-Dukhan ini, perkara yang sama yang dibicarakan dalam surah-surah tadi juga ada dalam surah-surah ini. Allah. Ya, seperti Allah menyatakan nama-nama neraka, Jahannam, Sa'ir, ya, Ladha, Saqar, Hutamah dan bermacam-macam lagi. Jadi Rasul ini bila terima wahyu macam-macam keadaan. Ini sahabat cerita, ya. Ada yang mereka tengok Nabi berkeringat, berpeluh, berpeluh Nabi. Ada sahabat pernah duduk dengan Nabi ni, mereka suka duduk dekat sangat dengan Nabi hingga lutut Nabi itu berada atas lutut mereka. Kekadang sewaktu mereka bersama dengan Rasulullah dalam majlis-majlis ilmu, mereka terasa berat. Rasulullah tu jadi berat sangat. Sebab apa? Menanggung turunnya wahyu itu. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar. Begitulah Rasulullah ketika menerima wahyu, Ustaz. Kita barangkali mungkin Allah Akbar. Sebab itulah apabila kita lagi-lagi di zaman akhir zaman ni, perlu kita memahami isi kandungan Al-Quran tersebut supaya kita dapat mengamalkannya. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita ada pemanggil lagi Ustaz di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah saya sihat, Dai dan Ustaz sihat, ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Ya, silakan. Seperti kita sedia maklumlah Ustaz, apabila kita membaca ayat-ayat Quran, ya, kita mentadabur ayat-ayat Quran, kita cukup insaf, cukup menggerunkan bagaimana ayat At-Tuhan ini, ayat yang ke-46, ya, sehingga 48 tadi. Bagaimana azab siksaan yang begitu dahsyat, begitu menggerunkan sekali, menakutkan sekali Ustaz. Tapi apabila selepas saja, bila kita dengar selepas daripada itu, tak ada apa dah terkesan pada jiwa dan hati kita ni, tak terlekat pada hati pun. Habis di situ je Ustaz, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan kadang-kadang tak masuk pun, dia mantul balik semula Ustaz. Jadi soalan saya lah Ustaz, bagaimana kaedah yang terbaik lah Ustaz, kalau boleh lah. Ini bukan main-main Ustaz, bukan main, boleh kita buat bersenda-sendakan benda begini. Ini cukup menakutkan. Jadi kalau sekiranya, kalau boleh, ada kaedah yang terbaik untuk bila kita dengar tu, kita taat, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Tidaklah orang kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, habis bagai mencurah air di daun keladi saja Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar. Satu soalan yang menjentik hati kita sebenarnya, tentang bagaimana Ustaz kaedah supaya kita ni bila dengar Quran lekat dalam hati kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baru bincang tadi berkenaan dengan
soalan yang sama waktu rehat tadi kan. Masya Allah, sampai gelombang itu sampai jadi ada disebut dengan izin chemistry. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Kita dalam membaca ayat-ayat Quran ini bukan itu sahaja ya. Bahkan dalam keadaan kita menasihati diri kita dan juga orang ramai. Jom kita lihat surah As-Saff ya. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, muka surat 551. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca dengan tarannum nahawan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Kita baca tadi itu sebenarnya dengan kadar bacaan tadwir, tapi dengan bertarannum. Dia ada 4 jenis bacaan ya. Kita ada bacaan tahqiq, kita ada bacaan tartil, kita ada bacaan tadwir, kita ada bacaan hadar. Ini apa ni? Bukan qiraat ini, dia panggil the speed, kelajuan bacaan. Okay, the speed of Quranic recitation. Tahqiq itu macam kita baca awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq. Satu-satu huruf tersebut. Hadar, tadwir selalu dibaca dalam solat, macam tadi. Bacaan tartil ni macam kita dengar orang baca biasa-biasa murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Bacaan hadar ni selalu kita tengok anak-anak kita yang hafal, adik-adik kita yang hafal kan. Waktu dia hafal tu, tu dia nak bagi laju kan. Wadduha wal lail kita sajama wa ta'aqrabka. Tapi bacaan itu tidak dianjurkan untuk dibaca dalam solat. Kenapa? Tujuannya mengingat. Ya baik. Jadi sambil-sambil tu banyaklah ilmu kita dapat. Betul, sementara nak jawab soalan Cik Omar Abdul Majid dari sini Timur 3 Pekan Pahang ni. Apa maksud ayat tadi? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini teguran kepada siapa yang beriman? Anda beriman? Kami beriman? Kita semua beriman? Teguran ini valid untuk kita. Lima taquluna, untuk apa kata Allah? Kamu bercakap ma la taf'alun, benda yang kamu tak buat pun kamu cakap. Ibarat air dicurah kepada daun keladi. Cakap apa ni? Cakap ini banyak merujuk pengertiannya. Satu, cakap bagi nasihat. Nombor 2, cakap dengan diri sendiri. Cakap dengan diri sendiri ini ialah ketika bila membaca Al-Quran sorang-sorang. Untuk siapa kita baca? Untuk diri kita sebenarnya. Quran ini kita baca nak petunjuk, dapat petunjuk. Quran kita baca untuk nakkan kemasyhuran. Allah bagi kemasyhuran. Quran kita baca kerana nakkan kepada dia hidayah, sampai hidayah. Quran kita baca nak cari salah Quran, jumpa salah itu sebagai istidraj kepada orang yang cari kesalahan Quran. Astagfirullah. Jaga-jaga. Sebab itu orientalis dia kata, banyak ku temui kesalahan dalam Quran kerana itu tujuan engkau. Tapi jika dia jadi mukhlis, dia jadi orang yang sincere, ikhlas sungguh dia nak cari kebenaran, Allah beri kebenaran. Seperti Murray Bukhari, ya, seorang saintis daripada Perancis, buat kajian tentang mumia Firaun Ramses kedua, atau disebut juga namanya Marin Batikh, ya. Lalu diketahui bahawa matinya di laut. Tiada dikisahkan dalam Injil. Injil hari ini mereka namakan Bible. Good News, Alkitab, berita baik, ya. Dalam tu ada perjanjian lama Old Testament, ada perjanjian baru New Testament, ada Taurah, mereka sebut Taurah, ada mereka tukar lagi nama Talmud, ya, Zabur, Palsam dan sebagainya. Tak jumpa. Ada dalam Quran. Jadi Islam dia. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketiga, kabura maqtan, sungguh-sungguh kata Allah, besarnya murka indallah, di sisi Allah, antaqulu, jenis kamu yang cakap diri sendiri untuk orang ni duk cakap untuk orang. Betul. Takut nah. Kita risau Ustaz. Malah tafa'alu, kamu tak buat pun. Jadi
nak terdetik itu, Cik Omar dan semua nak terdetik itu, fikirkan marahnya Allah, murkanya Allah, bencinya Allah. Kita boleh tahan dengan benci manusia, benci makhluk. Kita boleh sebut ada aku kisah. Tapi jika Allah kata aku benci kepada hamba jenis ini, memang kena ambil kisah betul-betul. Kerana orang ini akan disia-siakan kehidupannya. Jadilah orang yang beriman, yang sentiasa mohon keampunan pada Allah. Ni bulan Sya'ban ini, perbanyakkan amal. Jangan tunggu Ramadan. Tak tahu umur kita sempat sampai atau tidak. Jadilah hamba yang diredai Allah. Lagi Allah meredai kepulangan kita bertemu dengan rahmatnya. Wallahu a'lam. Semoga kita menjadi orang yang beramal dengan ilmu apa yang kita dapat pada pagi ini. Apa yang telah Ustaz kongsikan, tulis semula di ruangan komen dan jangan lupa sebarkan. Yang paling penting, jangan lupa untuk kita amalkan. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook juga. Salasit Cik Ci bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat ke-47, peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Adakah maksud ayat ini menerangkan selepas mereka diberi hidangan buah zakum yang panas mendidih, mereka akan diikat dengan rantai besi yang panas dan diseret ke bahagian tengah-tengah neraka yang menjulang apinya? Dan adakah bahagian tengah-tengah merupakan bahagian yang paling panas sekali? Mohon Ustaz jelaskan. Syukran. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Salasit Cik Ci atas soalan. Baik, kalau kita hitung soalan ya, ini masuk soalan yang kelima dah Da'i Hakim. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salasit Ciki ya. Baik, dia ada kaitan dengan ayat yang ke-46. Sebelum kita sampai kepada ayat yang ke-46, kita akan jumpa dahulu ayat yang ke-45 dan sampai ayat 43 naik ke atas ya. Sebab tu beliau juga mengaitkan inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun, baru sampai ayat yang ke-46 tu. Jadi memang ini cerita selepas mereka itu diperli, diejek, dihina. Tapi nanti dulu ya. Setengah orang bila dia jawab macam ni, dia tak lapik jawapan. Dia terus kata Allah. Dia kena sebut begini. Mereka diperli, diejek, dihina, dimalukan kerana benda yang mereka telah buat dahsyat di dunia dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya inilah balasan untuk mereka. Setengah orang dia akan kata, apa Tuhan zalim? Ini makhluk yang lemah. Senanglah dia cakap sebab tak kena dekat diri dia lagi. Ya. Jadi kalau dia tahu bila dia menzalimi orang, bila dia dizalimi semula. Na'udzubillahi min dzalik. Orang bila dia berkuasa, dia ada segala benda. Ya, dia nak buat apa? Ini aku punya suka, kata dia. Tapi tiba hari roda yang pernah dia di atas berputar ke bawah. Ya, bukan hanya turun ke bawah, bahkan dia akan dilenyek, ditekan, dibebani ya. Lalu waktu itu dia rasa terhina. Inilah selayaknya bagi mereka yang mempermain-mainkan ayat Allah Taala. Allah Akbar. Ya, mereka jadikan ayat Allah Taala ini lahwun wa la'ibun. Ya, benda gurau senda dan main-mainnya. Alah, dia kata apa Quran. Besok bila diterima benda ni, ya Allah, dah diberi hidangan buah zakum. Kemudian mereka akan diheret dengan ikatan tali yang cukup dahsyat, rantai besi. Kita kata tali lah, ikat Saya tertarik dengan soalan tadi tu bila Kak Salasit Ciki kita ni, dia kata tengah-tengah api neraka tu pagi panas sekali kan. Dia kan azab neraka ni sebetulnya lah tak ada yang ringan pun. Betul. Tak ada. Semuanya dahsyat. Bila kata yang ringan tu, kita tak tahu nak sebut di dunia ni. Kalaulah 1 sampai 10 tu, 1 tu paling ringan, 10 tu paling berat. Kita nak ukur neraka ni, benda yang can't be measured. Tak boleh diukur. Buatlah alat apa pun, alat tu lebur sekali besok. Betul. Alat tu pun lebur sekali. Sebab itu saintis, saya juga seorang sains. Saya tak katalah saya ahli sains, saya orang sains. Saya belajar daripada sekolah menengah tu, tingkatan 4 ambil aliran sains. Masuk universiti pun ambil sains, kejuruteraan.
Dalam lagi mengaji elektronik, mengaji agama, orang selalu tanya bila sebelum daripada mengaji benda-benda ni semua dah selesai dah mengaji agama ni. Jadi bila kita jumpa dengan sains, manusia yang duduk dalam dunia fizik, dia susah nak terima benda yang beyond physics, benda yang metaphysics. Benda ni memerlukan bukan sekadar akal, tetapi tadabbur bil qalb. Kita, sebab tu Tuhan kata zuq innaka antal azizul karim. Kamu rasalah. Sebab dulu kamu rasa kamu ni aziz, orang yang berkuasa. Karim, noble, orang yang mulia. Kunun. Allah letak kalimat yang sama dengan nama Allah di situ. Kenapa? Barely orang ni di dunia. Kamu boleh hina, kamu nak buat apa. Ada makhluk Tuhan yang berani kata, aku berani nak cakap depan Tuhan esok. Jangan buat main. Bukan cikai bangai punya orang. Betul. Kadang ahli agama sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Jangan. Engkau bukan orang-orang yang engkau rasa hebat di depan Tuhan. Belum tahu lagi engkau siapa di hadapan Tuhan. Jadi saudara Cik ni tak ada lah bahagian yang ringan. Cuma bila ditanya bahagian paling dahsyat tengah tu, tu betul lah. Itu paling dahsyat lah. Di tepi tak cukup kan, seret humban ke tengah. Na'udzubillahi min zalik. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi moga-moga kita tak menjadi golongan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada keluarga besar dan anak Ustaz, kita nak berehat sekali lagi, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang surah Ad-Dukhan bermula ayat 46 hinggalah ayat 42 bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Rodi Rejab. Jadi kepada anda yang ada sebarang kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800881677 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, jangan lupa untuk tekan butang like, tulis semula apa yang telah Ustaz kongsikan dan jangan lupa untuk tekan butang share. Baiklah, tadi pada permulaan perbincangan kita Ustaz dah pendengarkan tentang ayat 46 hingga 49. Sekarang kita nak dengar pula Ustaz baca dengan taranumnya bermula ayat 50 hingga 52 Ustaz. Betul Baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita kembali semula dan saya nak memohon jasa baik semua pada Jumaat ini, jom kita berinfak. Dan ada negeri yang belum habis subuh lagi sebenarnya, jom kita buat sedekah subuh ni. Sedekah mudah aja. Saya tengok tadi baru 1,600 atau 1.6k yang menonton di FB, yang menonton di TV tentulah berjuta-juta lagi. Tapi yang sedang memandu apa semua tu tak payahlah tonton, dia boleh pasang dan dengar. Jangan sia-siakan masa kita dan jaga keselamatan. Jadi boleh tak kita tingkatkan di FB hingga menjadi 3.2k? Mana nak tahu kan. Atas niat aku nak sedekah, ya Allah, sedekah data aja. Allah akan gantikan dengan data itu kurniaan kesihatan, keafiatan, rezeki, keberkatan, anak saleh dan kehidupan bahagia melimpah ruh. Amin. Jadi sekarang like butang share, butang komen subhanallah, selawat kata dan sebagainya, dan paling-paling kena kongsi sebanyak-banyaknya, like, komen dan share. Barulah kita nak baca ayat ni. Barulah Ustaz semangat sikit. Semangat barulah semangat ya, insya-Allah. Baik, kita lihat, kita ambil atas sikit ayat yang ke-49, kemudian kita akan sambung seterusnya sampailah ayat 52 pagi ini. Kita baca dengan mula-mula kita akan baca dengan Tarannum Hijaz, ta'awudz dengan basmalah, diikuti dengan Tarannum Nahawan juga. Okey. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ في جنات وعيون صدق الله العظيم. Apa terjemahan ayat tadi? Zuq. Kat situ ada sedikit hukum. Ambil juga ni. Ni faedah kita mengaji pagi ni kan. Betul. Bukannya tarannum, tafsir, tadabbur aja. Kita juga nak ambil hukum tajwid. Betul, itu kita panggil qalqalah sughra. Detakkan yang kecil. Tapi jangan putus suara. Jangan baca zuq innaka. Dah. Dia sikit je. Zuq innaka. Okey. Apa maksud dari situ? Dikatakan kepada orang yang tadi, yang sombong tadilah, kita ulang balik ya. Innaka, hukum tajwid kat situ wajibul gunnah, dengung 2 harakat. Okey. Sesungguhnya engkau, orang yang sombong yang belagak tadi tu, anta, engkau ni 2 kali Allah ulang penekanan tu. Engkau ni. Tu. Kan. Hakim pernah kena jenis macam tu. Engkau ni kau faham tak? Tu tengok orang kan. Dia punya marah. Ini kemurkaan Allah. Kamu rasalah kata Allah, engkau ni dulu engkau rasa Al-Aziz, kau rasa engkau ni hebatlah, berpengaruh, Al-Karim, kau rasa kau sangat mulia. Okey. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Kat situ inna wajibul gunnah, hadza 2 harakat, za jangan jadi zai ya, jangan sebut za. Kuntum tu ikhfa haqiqi. Tum bihi mim mati jumpa ba. Ya, mim mati jumpa ba. Nak hukum apa tu mim mati jumpa ba? Ikhfa apa tu? Ikhfa syafawi nama dia ya. Bihi tamtarun, kata Allah. Kemudian dikatakan kepada ahli neraka secara umumnya, sesungguhnya inilah dia azab, siksa Allah Subhanahu wa taala yang kamu dahulu ragu-ragu terhadapnya. Indeed, this is what you used to dispute. Tamtarun, dulu ni kamu tamtarun, ragu ya. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan ditempatkan fi maqamin amin, pada kedudukan tempat tinggal yang aman sentosa, kata Allah ya. Indeed, the riders will be in a secure place, kata Allah. Dan ayat yang ke-52 yang terakhir kita bincang untuk kali ini, kata Allah, fi jannatin wa uyun, sungguh-sungguh kata Allah duduk mereka itu dalam beberapa taman-taman syurga, wa uyun, dengan mata air yang terpancar padanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi macam mana kita nak boleh faham within gardens and springs, kata Allah. Dahsyat nah. Okey. Mungkin ada soalan-soalan berkaitan. Silakan Ayat. Tadi kita dah bincang setakat ayat ke-47. Jadi kita ada soalan tentang ayat 48 dari sahabat kita di Facebook. Anna Karnina bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, berpandu pada ayat ke-48, mengapakah selepas diseret ke tengah neraka dan dicurahkan dari air panas yang menggelegak dengan kalimah subbu? Yang kedua, apakah siksaan itu azabnya dari luaran dan dalaman kepada mereka? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Anna Karnina atas soalan. Allahu Akbar ya. Yang ni yang kita ialah nak jawab soalan ni. Sebab dia ambil kalimah subbu tu kan, dia suruh kita hurai kalimah tu. Ya Allah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih.
Hadirin hadirat rahimakumullah, lepas diheret ke neraka, inilah jawapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diseret ke tengah neraka. Sebenarnya kalau kita rujuk tafsir ya, kita akan rasa dahsyat dengan bertadabbur nanti. Sebab apa? Sewaktu diseret itu, saya nak buat aksi tarik macam tu pun, saya pun tak tahu adakah macam tu seretnya. Kan? Tapi pastinya kalau kita baca tafsir dan kita tadabbur waktu seret itu, ahli neraka ini menolak. Maksudnya tak nak pergi. Tak nak pergi. Tapi malaikat tak ambil peduli. Betul. Sebab apa? Malaikat ini Allah sebut dalam Quran, mereka makhluk yang yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ni makhluk yang akan buat apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Mereka tak pernah lawan Allah. La ya'suna Allah. Mereka tak pernah derhaka pada Allah. Tak macam manusia. Ya, kita mungkin kesian. Astaghfirullah. Kesian. Malaikah ni bila Allah kata buat, dia buat. Sebab itu kita tak boleh kata malaikat Malik Zabaniah tu zalim. Tak, itu tugas dia. Betul. Kita tak boleh kata tukang sebat di penjara tu zalim. Itu kerja dia. Betul. Kita tak boleh kata tukang gantung tu jahat. Itu kerja dia. Kerja dia apa? Mengajar penjahat. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ya. Setengah orang dia tak faham. Dia hidup di dunia patut dia faham. Orang jahat, kenapa tak suka dengan polis? Kenapa tak suka dengan pihak berkuasa? Jahat nak masuk dalam negara, parti dan sebagainya. Dia suka tak dengan immigration? Tak suka. Ya. Kenapa? Dia tahu itu perbuatan yang tak betul di sisi undang-undang sesebuah negara. Apatah lagi di sisi undang-undang Allah. Jadi bila diseret tu dia tak nak, dia meronta-ronta. Tak, malaikat tak peduli, malaikat seret terus. Seret. Lantak engkau lah. Lantak engkau. Dulu engkau samsing kat dunia ni. Lebih dahsyat daripada gedebel ni. Kata orang Melaka dia kata apa? Kalau orang Kedah dia sebut kahak. Orang Melaka dia kata kahau. Jadi orang ini akan diseret kemudian dicurah dengan air yang menggelegak. Kemudian bila Allah Ta'ala guna kalimah subbu tu maksudnya curahan itu ialah bukan subbu ni kalau kita kaji ya. Curah ni ada banyak curah. Curah guna kalimah subbu ni maksudnya bukan curahan yang penuh dengan kasih sayang. Curahan penuh dengan kehinaan, curahan yang amat kasar, curahan yang amat dahsyat, tak seperti ibu mencurah air untuk mandi anak dia. Tapi ambil air itu curahan kalau subbu di dunia ni maksudnya ambil tu hempah macam tu je. Air yang panas tadi tu ya dicurah macam tu. Kalau gayung tu bukan dicurah gitu ya, dibalikkan bam begitu. Di dunia, akhirat itu tak tahu. Saya tak tahu. Tak tergambar di mata, tak seperti yang terdengar ayat ni di telinga ni, kata thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim ni. Lagi dahsyat. Kenapa? Karena mereka itu datangnya dengan sombong ya. Jadi inilah dia siksaan itu, azab luar dalam kepada mereka. Ya, dalam pun kena, luar pun kena. Ke Anna Karnina bila terkena bakaran neraka, bukan anggota luar saja tahu. Dia akan merobek sampai ke seluruh tubuh. Bahkan api itu, hutamah itu, dia akan menjulang hingga ke afidah, sampai ke bahagian atas daripada dada manusia ni. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, wallahu a'lam. Kita bila tadabbur ni Ustaz baru kita rasa dia punya dahsyat Ustaz. Kadang-kadang kalau kita baca gitu kita tak rasa tentang kedahsyatan balasan di akhirat nanti. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Ya. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, saya ada ini. Ya. Silakan. Okey, sebelum saya tanya soalan, saya nak cuba taranum sekali lah Ustaz, nak cuba untuk. Okey, boleh. Silakan. Ayat ke berapa tu? Ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allahu Akbar. Sekali lagi. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.
Allah, Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Okey, soalan saya Ustaz. Apakah orang-orang kafir juga akan seperti orang-orang Islam yang syirik kepada Allah Subhanahu Taala atau ianya terus dicampak ke neraka jahanam? Itu soalan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Allah. Itulah apabila kita diperdengarkan, kita dibahaskan tentang ayat Quran, sudah pasti ia menjentik jiwa-jiwa yang memahami dengan baik, Ustaz. Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan Haji Ismail bin Haji Mat Isa tadi dari Sungai Buloh membaca dengan tarannum rast, dia panggil. Kemudian ada sedikit unsur-unsur air-air lagu, dia panggil tarannum jiharka. Allah. Dia beza tu, rast lain, jiharka lain. Izinkan Tuan Haji Ismail, komentar saya bukan Al-Quran itu, komentar saya hanya pada penggunaan tarannum. Elok, bagus tarannum tadi, Masya Allah, Tabarakallah. Akan tetapi lebih sesuai dibaca dengan tarannum yang membawa kepada sedikit kesedihan, sedikit tegas, ya, sedikit mengancam. Saya sebut sedikit tu sebab tu nisbah manusia dengan Allah Maha Dahsyat, ya. Tapi tak salah juga Tuan Haji nak baca dengan tarannum rast, sebab ayat tadi tu maknanya mengejek orang-orang yang sombong tadi tu. Tapi bila sampai dekat innal muttaqin tu, saya pun sebab tadi sebenarnya. Saya pun sebab ada masuk maqam jiharkah. Lebih kurang gini maqam jiharkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Allah. Fi jannatin wa uyun. Jadi Allah Ta'ala kata, sungguh-sungguh orang yang bertakwa tu, aku tidak lakukan seperti kamu yang sombong tadi, Allah. yang bongkak tadi, yang bajet bagus tadi. Tidak, orang bertakwa ni cirinya apa? Banyak menggunakan akal melebihi daripada lidah yang lancang. Ya. Fikir banyak. Sebab tu Allah Ta'ala puji mereka ni, liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Untuk kaum yang senantiasa berfikir, ya. Liqaumin yaqilun, untuk kaum yang mahu guna akal. Tidak seperti puak-puak kufur ini. Jadi bila tanya soalan pula tu, orang kafir sama ada dengan orang mukmin tetapi syirik. Tuan Haji Ismail dan juga semua, bila mukmin itu dia syirik, dia bukan mukmin lagi dah. Dia dipanggil musyrik, yang mensyirikkan Allah. Isim fa'il untuk orang yang menyekutukan Allah kita panggil musyrik. Musyrik ini siksanya sama dengan orang yang kafir tadi. Dihomban terus. Mereka tidak akan mencium bau syurga. Allah. Mereka tidak akan dapat melihat dahsyatnya nikmat syurga. Orang yang buat dosa di kalangan orang mukmin, dia disiksa juga untuk selesaikan hutang-hutang dosa. Tetapi mereka boleh mencium bau-bauan syurga. Allah Akbar. Mereka ni adalah juga buat dosa tu kan. Tapi benda prinsipal, benda yang sebut pilar, benda asas, polisi syurga ni, sebut la ilaha illallah. Nabi kata dah, siapa yang mati sebut la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga dia. Lalu yang tak masuk syurga ni siapa? Yang tak nak sebut la ilaha illallah, ataupun nak sebut juga tapi waktu nyawa dekat sini, dekat sini. Siapa dia? Firaun contohnya. Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Waktu tak guna lagi. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, moga-moga kita menjadi golongan yang ucapan terakhir kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita menjadi manfaat kepada kita, dan jangan lupa untuk sebarkan kepada mereka yang lain. Tadi saya ada cek yang like naik kepada 2.1k Ustaz. Ustaz target 3.2. Jadi masih lagi ada yang tak like, jadi jangan lupa like dan jangan lupa tekan butang share supaya kita dapat pahala di atas menyebarkan ilmu pada pagi ini. Amin. Baiklah, terus kita meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Romli Ali bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Soalan saya, rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang mulia lagi perkasa. Pada ayat 49 ini ditujukan untuk siapa? Adakah ianya tentang orang-orang yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala atau hinaan tempelak Allah pada orang-orang musyrikin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Romli Ali atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini jawapan soalan ini kalau kira-kira soalan yang ke-8 lah. Secara rasmi lah ya. Yang tak rasmi tu banyaklah kita jawab tadi. Abang Ramli Ali, alhamdulillah. Baik, jawapannya kalau kita lihat pada ayat yang ke-49 itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemudian tuangkan ke atas kepalanya dari azab yang menggelegak, iaitu air yang panas lalu gelap tadi tu ya. Kemudian bila Allah Taala kata malaikat tuang, lalu Allah Taala kata zuq, rasakan. Ni, rasakan. Taste it ya. Sesungguhnya engkau yang gagah, kau yang rasa mulia. Baik, waktu hidup di dunia, orang-orang ini yang ditanyakan oleh Abang Romli Ali ini orang-orang yang mendapat hinaan, bukan mendapat syurga. Orang yang dapat celaan, bukan dapat nikmat. Ini golongan sama ada musyrikin, munafiqin, kafirin, ataupun golongan yang melakukan dengan ayat Allah ni lahun wala'ibun, buat main-main je. Okey. Baik. Kalau kita lihat ya, mereka ni di dunia memanglah gagah. Hidup dulu gagah. Pandang remeh semua dekat orang, buat tak kisah aja. Segala pengajaran yang baik langsung tak dipandang ya. Dan bersikap sombong pula sesama manusia. Allah. Kemudian rasa diri sangat mulia. Entah kenapa tak tahu. Mungkin kerana kaya harta benda, kedudukan, pangkat ya. Ada kekuasaan ya, dia lupa semua tu, harta, benda, kekuasaan, pangkat, darajat, kelebihan dan apa sahaja tu, dia lupa dari kekuasaan siapa yang beri. Tentu yang lebih berkuasa, yang maha berkuasa. Dari kekayaan tu siapa yang maha kaya memberi, tentu lebih kaya daripada dia. Yang paling menyedihkan jika benda-benda ini hadir daripada orang yang tahu asas agama. Lagi dahsyat malunya orang yang mengaji tinggi agama. Betul. Ya, dalam tinggi agama itu iblis bertepuk. Iblis tepuk kan, Iblis kata, hebat, aku telah berjaya sesatkan kamu dengan meninggikan kedudukan ilmu kamu. Lalu di saat itu kamu akan terjunam, dan bukan takat terjunam, besok akan dicurah ya dengan air yang bergelegak. Waktu itu kamu rasa, ya aku berjaya, kata iblis, na'udzubillahi min zalik. Jadi saya pesanlah pada diri saya Dan saya juga. dan semua ya, kita belajar agama tinggi mana pun bukan untuk nak cerita aku ada apa. Oh, pegang saya, awak ada. bukan. Tapi untuk berkongsi dengan masyarakat. Ya. Kadang masyarakat pun satu nak terima ni, dia nak tengok sertifikat dulu. Betul. Sebab itu dalam kaedah menerima hikmah ni, guru kami ajar, unzur ma qal wala tanzur man qal. Kamu kena perhati sungguh-sungguh. Unzur tu maksudnya you have to observe carefully. Perhati betul-betul. Bukan tengok macam ni je. Perhati betul-betul. Apa yang dia kata. Jangan kamu duduk perhati dia siapa. Ni duduk tengok Dai Hakim jambang sebelah tu kena trim sikit lagi, sebelah tu kena lebih sikit. Yang tu duduk sibuk. Dia tak tengok kalam yang keluar daripada kata hikmahnya Dai Hakim. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Akbar. Tengok apa yang dikata, jangan tengok siapa yang berkata. Baiklah, kita ada soalan di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, silakan tuan. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, baik. Dua perkara lah. Okey. Dengan amalan kita yang serba-serbi lemah ini, tak ke mana.
dan tak layak pun surga Allah, melainkan dengan rahmat Allah. Ya. Ustaz, untuk dapatkan rahmat Allah, betulkah kuncinya ialah berselawat? Banyakkan berselawat. Tambah-tambah hari Jumaat ni kan, banyakkan selawat, kerana di situlah kuncinya dan mendapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi satu Ustaz, kalau baca ayat-ayat tadi tu, siksaannya memang hebat Ustaz, tak tahan kita Ustaz. Betul. Jadi untuk elakkan semua tu, kita bukannya senang Ustaz untuk tempuh alam kubur, alam padang mahsyar dan sebagainya, dan untuk titian itu lagi bukannya senang Ustaz. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang sudi bertanya kepada kita. Cantik soalan beliau tentang yang pertama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua cara kita nak elakkan sesaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jawapan, this is a brilliant question. I'm trying to deliver the best answer. Allah Akbar. Dahsyat soalan ni, ya. Sebelum nak jawab soalan Tuan Abdullah Uthman dari Seremban ini, saya nak mohon kepada semua yang menonton, sudilah kiranya mendoakan adinda kami, saudara Nur Azhar Abdul Khaliq Arabi yang sedang berjuang, ya, berjuang dalam unit rawatan rapi jantung di hospital, ya, kerana Allah uji dia. Saya selalu katakan kepada dia, saya panggil dia Pak Ad, saya kata banyakkan bersalawat, di situ ada rahmat. Jadi soalan yang sama dinyatakan oleh Tuan Abdullah Uthman. Kita ambil barakat majlis ilmu, mudah-mudahan Allah kabul doa kita. Semoga saudara Nur Azhar Abdul Khaliq Arabi dikurniakan keafiatan berpanjangan, amin ya rabbal alamin. Saudara Da'i Hakim dan juga Tuan Abdullah Uthman, antara cara nak meraih rahmat Allah ialah menuruti formula yang Allah ajar. Bukan formula yang kita reka. Ya, betul. Kita ni macam-macam idea kan, macam-macam ideologi kita keluar kan, tapi buang ke tepi. Ya, kat tengah ni letak Quran. Daripada 6,236 ayat, hanya ada satu ayat Allah Ta'ala cerita, aku buat, malaikat aku pun buat, barulah aku suruh semua orang beriman buat. Suratul Ahzab, ayat cari sendiri. Assignment seterusnya. Okey. Tapi ayat ini akan dibacakan oleh khatib bertugas. Saya hari ini akan bertugas di Pejabat Pos Besar Malaysia di Daya Bumi. Jom kita Jumaat kat situ lah, insya-Allah. Jangan bimbang, ada tauliah wilayah Persekutuan. Okey. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca ayat ni, kita dengar ayat ni, tapi tak faham, tak nak tadabbur. Kalaulah segala ayat yang 1,000-6,000 lebih tadi tu, Allah cerita ayat ini, kata Allah, sesungguhnya indeed Allah and his angels, Allah dan para malaikahnya senantiasa yusallu tu nak cerita senantiasa bersalat. Bukan salat ada arti kata rukuk, sujud, i'tidal, dah. Salat ini arti kata doa. As-salah bermakna doa lughatan. Allah, malaikat doa selalu kepada Nabi. Allah hantar rahmat selalu kepada Nabi. Malaikat pun minta dia, Allah hantarkan rahmatmu pada Rasul. Ini perintah Allah. Lalu kata Allah, ya Rasulullah, kau bagi tahu umat engkau. Bukan engkau yang nak benda ni, aku yang suruh, kata Allah, untuk seluruh umatmu buat kepada engkau.
ini perintah aku. Sebab aku dah buat. Bila aku buat? Ni soalan dia. Kalimah yusallu ni present continuous tense. Nak bagi faham, kita tak pernah sebut sunset, sunrise. Kita tak pernah kata sunrise yesterday. Kan, kalau cakap macam tu, saya bukan guru bahasa Inggeris. Tapi guru saya kata, orang yang tak apa cerdik pun dia kata something wrong dia. Semalam matahari telah naik. Dan hari ni pun naik juga. Jadi Allah Ta'ala dulu kini selamanya berselawat pada Rasul. Sebelum Rasul ini zuhur secara jasadi. Sebab itu dalam beberapa hadis kalau kita lihatnya, pernah dibacakan hadis ini di mimbar masjid di seluruh negeri Selangor. Jawatan kuasa khutbah kata ini hadis ni boleh pakai. Ya, kita pakai. Siapa kita? Ya, Nabi kata aku dah jadi nabi. Sebelum bila? Waktu Adam itu di antara jasad dan juga roh, aku dah jadi nabi dah. Allah dah berselawat dah pada aku. Ini kena faham ni. Ya. Jadinya inilah punca rahmat Allah. Nabi kata siapa paling banyak berselawat pada aku, orang itu menjadi keutamaan akhirat nanti untuk dapatkan redha Allah melalui syafaatku. Allah. Nabi kata apa lagi? Nabi kata semua orang akan dapat syafaat aku illa man aba, kecuali mereka yang ingkar. Ingkar di sinilah ulama tafsir panjang. Ingkar dengan perintah Allah dan ingkar dengan syafaat. Dia tak boleh terima. Dia kata mana orang ni boleh bagi syafaat? Illa man irtada min Allah war rasul. Dia lupa siapa yang dapat keredaan Allah dan Rasul. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, macam mana nak elak siksaan? Ini soalan yang ke-9. Carilah rahmat Allah. Kita memang tak layak pun, Cik Abdullah. Ya. Saya lagi-lagilah tak layak. Saya ni hina sungguh. Ya. Sebab itu ada satu kalam bahasa yang ada al-khawf wal-raja. Khawf ni apa? Takut. Raja ni apa? Rahmat. Sebab tu yarjun. Mereka ni senantiasa mengharapkan rahmat Allah, rahmat Allah. Ya. Ada satu kalam, walaupun orang tolak, tapi ahli bahasa terima. Allah. Ya, ahli bahasa faham. Dan yang tolak tu tak faham bahasa. Mungkin wallahu alam apa bunyi dia. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azimi. Ni memang bukan hadis, tapi dia adalah manifestasi cernaan Quran dan hadis. Allah. Ilahi Tuhanku, lastu lil firdaus ahla. Aku ni dengan syurga engkau tak layak. Layak masuk syurga. Begitu? Tuan-tuan layak. Siapa berani kata aku layak? Amalan kau macam mana? Belum tentu. Okey, aku tak layak, tapi neraka aku tak mampu hadapi siksaan itu. Maka apa yang kita mohon dengan Allah, fahabli taubat. Kurniakanlah taubat. Dalam taubat itu ada rahmat. Salawat, Allah Ta'ala ampunkan dosa, datang rahmat kat situ. Fa innaka ghafirudz dzambin azim. Itu kita puji ya Allah. Itu bahasa seorang hamba. Ya Allah, maha takabburnya engkau, ya Allah, engkau Tuhan yang mengampun dosa-dosa hamba-Mu. Maka jika engkau telah ampunkan dosaku, tentu engkau tidak akan siksa aku. Allah. Wallahu a'lam. Cantik ayat tu Ustaz. Ya. Sebab itulah moga-moga dengan hari Jumaat yang mulia ini banyakkan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya Rabbi dan kakek ya Haji Bukitun. Haji semua tadi daripada sudah itu ya. Ya, khabar dia waras. Ya waras lama lagi. Silakan tuan. Luceng Wak. Luceng waras ya, tapi saya cukup seronoklah Ustaz tentang rahmat. Pak Rahmat ni memang sayang Allah. Tapi saya nak ini saya nak minta pandangan kepada Ustaz yang surah Tuhan ni Ustaz. Daripada saya tengok asal sampai sekarang kerjanya lain tak ada, seksa je Ustaz ataupun balasan ya Ustaz ya. Hingga balasan minum makan buah pun buah zakum yang berduri. Nampak air panas pun air panas bukan panas biasa, mengelegak Ustaz. Jadi saya nak minta agak-agak lah pada Ustaz, kenapalah manusia dia dah macam tu pun dia masih tak percaya surga neraka, masih buat jahat. Jadi masih mengejek-ejek lagi ayat-ayat Allah ni. Jadi
Macam mana lah Ustaz minta pandangan Ustaz? Adakah orang ni memang tak tahu ke ataupun macam mana? Saya minta sikit ulasan Ustaz pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon atas soalan yang subhanallah yang menyentik hati kita tentang inilah. Kita dah diperdengarkan Ustaz tentang balasan itu balasan ini, tapi masih lagi ada yang tidak ambil, orang kata tidak ambil cakna Ustaz. Kenapa Ustaz? Silakan. Jawapan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan Haji Tukinon ya. Sedar tak sedar 7.48 dah. Baik. Dan alhamdulillah like pun dah sampai 3.3. Alhamdulillah Ustaz. Lebih target dah. Lebih target. Mungkin mau jadi 6.6 pula. 6.6. Tak pernah puas sebab apa nak dapat rahmat Allah. Betul. Tuan Haji Tukinon, ayahanda dan semua ya, bonda semualah yang menonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru penerbit, kameraman kita dan semua. Manusia ni kalau dia menolak, tak ada siapa pun yang boleh paksa dia terima. Yeah. Kenapa digelar Amru bin Hisham la'natullahi alaih min al-an ila yaumil qiyamah? Amru, bapaknya nama Hisham, yang dilaknat Allah daripada sekarang dan dulu pun ya sampai hari kiamat. Itulah dia nama Abul Hakam, Chief Judge of Makkah, Ketua Hakim Makkah. Lepas tu dia rampas kuasa jadi Raja Makkah. Dalam Islam dia tak digelar Abul Hakam. Mereka tak panggil dia macam tu. Orang kafir je panggil Abul Hakam, kan? Your Honor lah. Yang amat arif. Tapi kita panggil dia Abu Jahal. Bapa segala ketololan. Kebodohan, kebingungan, kebiolan. Minta maaf ya, dengan izin. Itu bahasa selayaknya untuk dia. Kenapa? Datang di depannya burhanum mubin. Satu bukti penjelasan yang jelas, nyata lagi. Dia menyaksikan bulan dibelah. Allah. Ya. Dia depan mata Ustaz tengok. Depan mata dia tengok. Yeah. Siapa pergi Makkah, pergilah ziarah Masjid Syajarah. Masjid Syajarah tu antaranya cerita masjid pokok. Kita nak dengar tentang Masjid Syajarah tu. Kita rehat dulu. Tapi kita nak berehat seketika kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Cantik. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jangan ke mana-mana sebab kita nak sambung cerita tadi saya. Beralih ke TV9. Ya, sekarang juga. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Mudah-mudahan apa yang telah Ustaz kongsikan jangan lupa untuk kita amalkan dan kita share. Yang menonton melalui Facebook, jangan lupa tekan butang like. Alhamdulillah dah bertambah dah like kita Ustaz. Dan yang kedua, jangan lupa komen apa yang telah Ustaz kongsikan dan tekan butang share. Kita sebarkan ilmu ke seramai mungkin pada pagi ini. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Ustaz ada kongsikan tentang Abu Jahal Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sambung. Baik. Jadi ada orang tegur saya juga, Abu Jahal ni, Da'i Hakim dan semua. Dia kata apa, Ustaz tak baik Ustaz cakap benda-benda tak elok, orang dah meninggal. Betul. Saya kata, saya pun ada perongoh saya juga kan. Rasa macam nak cepuk dia ni. Katanya lepas biar lepas Ustaz. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Puak-puak ni, kata Allah, mereka adalah golongan yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh lisan-lisan orang yang Allah bagi izin melaknat mereka. Itu selayaknya. Apa lagi kita nak cakap kepada orang yang segala benda dah ada depan mata. Hari ini kalau orang kafir hari ini, mereka persoalkan benda al-haqq. Contoh Isra' Mi'raj kan. Kita boleh, bukanlah kata ada diskaun tak, kita bolehlah fikir kau tak lihat. Kan, kau nak ambil masa kaji. Depan mata.
Inilah orang yang disebut Allah dalam ayat ke-6 suratul Baqarah, muka surat ke-3 juzuk pertama. Kita nak baca Tarannum apa pula? Sikah tadi, sikah hilang tadi tengah. Yang mula tu. Mula tadi tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita tutup dengan bayati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul 'azim. Inilah dia. Jadi soalan daripada apa namanya tadi yang last kali tanya tu Haji Tukinon, ya. Sesungguh-sungguh kata Allah, orang yang kufur ini dia tolak habis dah. Walaupun datang burhanun mubin, segala bukti, segala hujjah, segala dalil, segala apa lagi nak? Semua dah depan mata ni. Mereka ni sawa'un alaihim, sama aja. Allah kata kat Nabi, jangan putus asa. Mereka ni aku dah segala bagi, hanya mereka degil sungguh-sungguh. A'anzartahum, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tak bagi peringatan lagi lah, la yu'minun, mereka senantiasa tak akan beriman. Lalu kata Allah, kerana mereka tak mau, mereka tolak, maka Allah kata dengan penolakan mereka berkali-kali tak nak mau, khatamallahu ala qulubihim, lalu Allah telah tutup pada mereka qalbu mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka pun dengar tak berguna lagi dah, wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka pun tak guna lagi dah, ghishawah, seolah-olah ada macam dengan kalau kita tabir yang menutup ni, kita nampak lut sinar, ni tak nampak apa dah, habis. Walahum azabun azim, selayaknya bagi mereka adalah azab yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam. Semoga kita dengan Quran ini menjadi pedoman kepada kita, Ustaz, penunjuk jalan kita di dunia juga di akhirat kelak, insya-Allah. Baiklah, soalan seterusnya, Ustaz, berkenaan ayat 50 yang diajukan oleh Rahimah Saud di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan petugas TU. Waalaikumsalam. Ayat 50. Sesungguhnya inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah peragu-peragu ayat-ayat Allah terbahagi kepada beberapa kumpulan? Jika ya, siapakah mereka? Yang kedua, bagaimanakah keadaan orang-orang yang meragui ayat-ayat Allah hatta meragui azab Allah? Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Rahimah Saud atas soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapannya kita pun mungkin tak banyak masa, saya ringkas-ringkaskan, ya. Boleh, Ustaz. Baik, pertama, saya walaupun banyak kumpulan, saya nak bahagi dua aja. Tak mau banyak-banyak. Pertama, golongan yang telah awal-awal lagi menolak. Sama ada mereka ni musyrik ke, mereka ini kafir ke, apa segalanya, mereka dah tolak. Yang kedua, mereka ini awalnya beriman. Lepas itu mereka jadi kufur, mereka murtad. Baik, dua-dua ni adalah orang yang sebenarnya peragu dengan ayat Allah. Kenapa? Orang yang pertama datang hujah macam mana pun tolak. Orang yang kedua dah terima dah, tetapi terimanya itu berperingkat. Dia kata aku baru terima 1/10, ada lagi 9 lagi aku belum terima. Adakah 9 itu Allah akan terima amalnya? Ingat ya, Allah sebut dalam melalui lisan Nabi kita. Nabi kata orang itu salat, Allah terima semuanya. Janganlah salat dengan harapan Allah terima 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Tak. Kalau satu lengkap.
Ya. Sebab itu dalam matematika iman satu ya yang ditolak. Ya. 6 satu yang ditolak. 6 tolak 1 sama dengan kosong. Kosong. 6,236 ayat. Tiba-tiba dia tolak ayat Isra dan ayat Mi'raj. 19 ayat dia tolak. 1 suratul Isra, 18 suratul An-Najm. Maka ibarat dia menolak keseluruhan Quran. Ini yang kita kena faham. Yang kedua, bagaimana keadaan orang yang meragui ayat Allah ni, soalan yang ke-12. Ya, betul. Orang yang ragu keadaan Allah ni, keadaan mereka hati memang tak tenang. Tak pernah tenang. Asyik ragu. Sebab itu Allah Ta'ala uji sikit Nabi Allah Ibrahim. Kaifa tuhyil mauta, dia tanya. Bagaimana engkau menghidupkan yang dah mati? Allah saja usik dia. Awalam tu'min, kau tak beriman ke? Bala, kata Nabi Allah Ibrahim, aku beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak bagi kalbuku rasa tenang. Lalu Allah Ta'ala tunjuk apa yang telah ditunjukkan. Kita sambung selepas ini. Wallahualam. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Seronok bila dengar Ustaz bercerita tentang apakah kelebihan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang telah Ustaz kongsikan tentang ancaman-ancaman kepada orang yang tidak beriman menjadi pedoman kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala iman dan amalnya. Baiklah Ustaz, dan kepada keluarga Ustaz dan Ustaz, kita nak berehat seketika. Insya-Allah kita kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita apa yang telah Ustaz kongsikan. Jadi soalan yang seterusnya saya agak tertarik. Soalan yang diajukan oleh Izara di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 51. Sesungguhnya orang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa. Soalan saya, bagaimanakah sekiranya seseorang itu diberi nikmat untuk masuk syurga namun tidak berasa aman kerana orang yang dia sayangi tidak ditemui di syurga? Bolehkah seorang isteri memberi syafaat buat suaminya dan anak memberi syafaat buat ibu bapanya agar merasakan aman sentosa bersama-sama di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Terima kasih kepada Izara atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawapan ya. Cantik ayat 51 ni, memang maha cantik ayat Allah. Perkataan yang menjadi kata kunci bagi menjawab soalan ini ialah al-muttaqin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguh-sungguhnya orang yang bertakwa berada pada kedudukan yang aman sentosa. Bila kita lihat soalan ini, dia tak clash dengan satu ayat Quran yang lain, sebab ada dua ayat kat situ. Yang ayat tu berbunyi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak guna lagi dah segala harta benda dan juga anak pinak, kecuali mereka yang telah datang bertemu Allah pada hari itu, yang dalam keadaan kalbu yang terang, yang tenang sungguh-sungguh, tenang setenang-tenangnya. Kemudian ada juga ayat yang disebut bahawa hari itu akan terpisah seseorang daripada keluarganya, wa sahibatihi wa banihi, sahabat handainya dan juga anak pinaknya, teman hidupnya dan sebagainya. Itu betul. Tapi bagi mereka yang kufur pada Allah Ta'ala, tapi bagi mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tak akan jadi begitu. Mereka bahkan kembali bertemu semula dengan keadaan seronok. Jadi macam mana nak bagi jumpa, contoh soalan daripada Izara tadi tu, dia kata suami. Dia nak suami, isteri, anak-anak, keluarga, mak ayah semua. Ialah mudahlah kita sebut di mulut, tapi nak praktik itu memerlukan suatu kita sebut sebagai
amalan yang istiqamah. Apa dia? Jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa ni ciri-cirinya banyak. Antara nak tengok ciri orang bertakwa ni ialah tak kedekut, senang berinfak, tidak kekok loket. Orang tu baiklah macam mana pun, tapi kedekut sungguh sampai zakat tak bayar. Zakat ini sedekah yang wajib. Allah sebut dalam Quran, innamas sadaqat. Hanya sahaja sedekah kena ceritalah sedekah apa itu adalah zakat yang wajib dibayar. Betul. Baik. Hingga Allah Ta'ala sebut dalam suratul munafiqin, suratul munafiqun, surah al-munafiqun, ayat yang ke-10. Orang itu bila sampai ajal dia, maka waktu tu dia akan kata kepada Allah, ya Allah, boleh tak engkau lewatkan aku ni? Jangan bagi aku mati lagi. Fa as-saddaqa, aku sungguh-sungguh akan bagi sedekah. Wa akum minas salihin, aku nak jadi orang yang baik. Waktu itu kata Allah, ayat ke-11, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Sampai habislah ayatnya. Bila sampai ajal seseorang, Allah takkan lewatkan lagi dah. On the dot, waktu itu sampailah. Betul. Jadi nak jadi orang takwa ni banyak ciri. Saya sengaja ambil sedekah tu. Sebab ramai orang kata dia baguslah. Tapi dia tak buat sedekah yang sepatutnya. Betul. Wajib. Wajib saya bayar dah ustaz. Mak ayah dia, isteri dia, ada orang kedekut dengan isteri tapi sanggup belanja kawan ribu-riban makan. Betul. Kedekut dengan mak ayah, duit gaji berpuluh ribu, ribu ku mungkin adalah tanggungan dia banyak ya. Tapi nak belikan mak ayah sekilogram beras pun susah. Ini Ramadan bakal menjelang. Tanya ada mak ayah. Dan setengah orang lagi teruk ya. Dia tak jaga mak ayah, orang lain tolong jaga. Dia tak ada satu empati nak boleh fikirkan orang yang jaga tu. Dia kata dah ada orang jaga, orang tu uruslah. Mungkin adik uruslah, kakak uruslah. Dia tak ada satu kesedaran untuk turut bersama-sama. Ni tak guna punya orang. Cakap terus terang, bukan kalam saya. Direct ini kalamullah, kalam Allah. Jadi nak benda ni sama-sama buat. Semua kena sama-sama buat. Hudal lil muttaqin itu antaranya ialah disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Buat benda ni akan kembali bertemu. Dan disebut juga sedikit nak ambil seminit ya. Kalau kita ada anak yang mudah-mudahan anak itu dia muqri'ul Quran, yang hafaz Quran. Tapi saya pernah menulis dalam satu makalah dan surat khabar ya. Jangan semata-mata menumpang syafaat anak. Tak apa, aku buat dosa, anakku dah hafal Quran dah. Okey tu kan. Aku buat dosa, anakku ada yang meninggal kecil. Okeylah, esok dia tunggulah aku kat pintu syurga. Bukan. Kita kena buat sama. Contoh nak ginilah, kita nak masuk dalam ni. Dalam kompaun ini. Saya bawa pembantu saya masuk juga sama-sama. Apa lesen untuk dia masuk? Dia pembantu kita. Kita nak masuk syurga juga, anak kita dah masuk. Apa lesen kita? Kita orang yang turut sama tuntut ilmu apa yang anak kita dapat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ni mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mazhab yang suka mengajak manusia masuk ke syurga Allah. Bukan asyik menerakakan orang sahaja. Na'udzubillahi min dzalik. Tak jauh Ustaz. Jadi bersegera dan bersama-sama dalam melakukan kebaikan. Bukan bersegera saja tapi tak bersama-sama. Ada orang solat tapi tak nak membantu orang lain. Jadi bersegera dan bersama-sama dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fikir Ustaz ini mungkin soalan terakhir daripada Pak Suli Romli Ustaz. Yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah gambaran tentang taman-taman dan mata air yang dimaksudkan pada ayat ke-52 ini? Kerana kita hanya memahami tentang sungai-sungai di syurga yang berbagai nikmat tersendiri, yang berbeza-beza dan tiadakah kediaman seperti di dunia ini. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Soalan terakhir untuk ayat terakhir, ayat 52 Ustaz. Baik. Silakan. Cantiklah soalan Pak Suramli ni, menutup kita lah soalan 14. 14 soalan ni ya. Pak Suri dan Ramli ni dia cantik sebab dia kaji ayat 52 ni. Saya ingat Al-Hamra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Hamra ialah nama bahasa Arab Al-Hamra. Orang putih sebut Hamra. Di mana? Di Spanyol hari ni, dulu Andalusia. Ketika saya menziarahi Al-Hamra, perkara pertama yang saya tanya, ya, kota ini dibina berdasarkan apa? Maka tourist guide, kita punya mubashir kita tu yang bawa cerita benda baik-baik lah, kita sebut mubashir lah kan. Dia cerita semuanya datang daripada kajian ulama berkenaan dengan syurga. Alhamdulillah.
Jadi saya taklah kata, jangan quote kata-kata ini. Siapa nak lihat indahnya Quran dulu ya, lihat Al-Hamra, di situ dibayangkan syurga walaupun tak terbayang di mata dan tak terdengar di telinga dan tak lintas di hati dan sebagainya. Jadi di situ kalau ditengok disebut jannat wa uyun, dia ada gardens and springs. Kalau kita masuk di dalam Al-Hamra, kita akan lihat kebunan-kebunan yang kalau kita tengok tu takjub tau. Kemudian kita akan lihat waktu tu teknologi telah ada untuk buat fountain, spring ya. Air terjun, air pancu dan kalau kita lihat air yang mengalir tu, kita spring, dia kata spring kat situ kan, kita akan lihat sungai-sungai kecil dibuat mengalir. Kalau kita masuk di Court of Lion ya, sebelum dirosakkan oleh pengkaji-pengkaji yang cuba nak mendalami ilmu yang Islam bawa ni, sampai kesudah mereka tak jumpa, rosak dah ya. Ada singa, patung singa kat situ, dia akan keluar air daripada mulutnya setiap kali masuk waktu salat. Allah. Saya tanya macam mana dia dikaji, diprogramkan. Kalau sekarang kita boleh pakai chip dan sebagainya. Dia kata dia berdasarkan kepada perubahan tekanan ya yang berlaku pada atmosfera. Masya-Allah, dahsyatnya kajian dibuat. Ya, bila masuk setiap waktu salat air keluar. Macam mana dia buat? Dan ada satu sistem di mana air boleh dinaikkan daripada bawah. Kita tahu graviti akan menariknya turun ke bawah kan. Tapi tak, dia boleh dinaikkan ke atas tanpa menggunakan pam dan membuak-buak. Yang itu masih ada lagi. Jadi kalau kita lihat kepada soalan ni, di dunia ni pun kita boleh lihat, ya Allah, bagaimana di akhirat ya. Ada rezeki, esok dah buka PKP ni, ada rezeki, pergilah Al-Hamra. Hingga pemandu pelancong kami tu kata kami berhutang dengan Islam. Kalau tidak kerana Islam, Spanyol tidak akan menerima tetamu yang datang di sini. Kebanyakannya nak melihat dua benda, warisan Islam dan bukti warisan tersebut. Allah. Hanya sekarang ni berbakti ada di Cordoba, hari ini sebut Cordoba, dan juga di Al-Hamra. Al-Hamra ni Granada. Granada, bahasa Arab ada Granada, Granada ataupun Delima, iaitu di kota Al-Hamra. Masya Allah. Kalau di situlah kita masuk, ya Allah, takjubnya syurga. Subhanallah, lagi dahsyat daripada itu. Jom sama-sama kita ajak anak isteri kita, kenapa nak masuk syurga? Last sekali orang tanya kan. Di situ ada redha Allah, tempat Allah redha, Allah letak di situ. Ya, Allah kata, wahai jiwa yang aman tenteram, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, baliklah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha kamu balik, kamu pun redha nak balik. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-Ku. Sedar diri kita hamba Allah. Kemana hamba nak pergi ya Allah? Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga-Ku. Dan kenapa lagi? Cinta tak dengan Rasul? Cinta kan? Rasulullah nanti berada di syurga Jannah Aliyah, syurga yang tertinggi. Jom kita azah nak jumpa kekasih kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung. Mungkin sedikit Ustaz doa penutup program kita pagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak dosa dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan mak ayah kita, dengan masyarakat, dengan adik-beradik kita, dengan isteri, anak-anak, ipar duai. Ya Allah, dengan makhluk, mungkin hayawan, tumbuhan dan alam. Ambillah bersempena dengan hari ini kita bicara surah Ad-Dukhan, cerita tentang asap yang pada waktu itu sungguh-sungguh ia menyebabkan manusia kebingungan. Mudah-mudahan jikalah sampai takdir umur kita ketika itu, Allah tetap memelihara kita dan tidak mematikan hati. Mudah-mudahan kita sentiasa jadi mukmin yang taat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon padamu pagi barakah ini, sampaikan rahmat, kasih dan sayang-Mu, keridaan-Mu. Kurniakan kedudukan yang tertinggi buat kekasih kami Sayyiduna wa Maulana Muhammad, serta ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para pengikut baginda dari golongan dahulu dan sekarang. Ya Allah, ya Allah, kami hamba-Mu yang hina
datang merayu-rayu mengetuk pintu taubatmu. Kami panggil namamu ya Allah, ya Tawwab, ya Tawwab. Bukakan pintu itu untuk kami ya Allah. Kurniakan kami rahmatmu, redamu, kasih sayang dan rasa senang darimu ya Allah. Kerana kami tahu kami hamba yang maha tidak sempurna, maha kurang ya Allah. Kadang-kadang kami ini hamba yang tak sedar diri ya Allah, sombong sedangkan semua kurniaan-Mu. Ya Allah, ada kalam yang terkhilaf kami lantunkan dari lidah ini. Engkau ampunkan kami ya Allah. Jangan hari di mana waktu Engkau ingin pisahkan nyawa dari jasad ini, terkelu lidah ini dari menyebut La ilaha illallah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Di hujung doa ini kami mohon padamu, ampunkan ibu yang telah kandungkan, lahirkan, besarkan kami dari susu tubuhnya sendiri. Ampunkan ayah yang dibintikan nama kami dengan namanya. Dia jua guru pertama yang ajarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan anak-anak kami, isteri kami, adik-beradik kami, saudara mara kami, ipar duai kami. Ampunkan seluruh petugas yang menjayakan, tanyalah Ustaz pagi ini khususnya ya Allah. Ampunkan seluruh penduduk bumi ini ya Allah. Kurniakan hidayah buat kami dan mereka. Himpunkan kami di syurga tertinggi bersama kekasih yang kami rindu, menatap wajahnya, mencium tangannya, memeluk tubuhnya. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, aman makmurkan bumi Malaysia bertuah ini. Hindarkan kami dari wabak COVID-19 ini dan daripada segala kemudaratan. Turunkan rahmat-Mu melimpah ruah, bukakan pintu rezekimu seluas-luasnya buat kami. Hindarkan kami dari segala mudarat dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Pada anda keluarga besar Tanah Ustaz, teruskan bersama kami pada esok pagi dengan panel moderator comel kita Da'i Lokman, dan juga panel tetap sama iaitu Ustaz Radhi Rajab dengan topik tafsir dan taranum surah Ad-Dukhan ayat 53 hingga ayat 59 bermula jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, apa tanda itu burung boleh terbang ke sana ke sini? Apa tanda orang beruntung raih redha dari Ilahi? Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.